Okey, 大家好 semua. 大家好, maaf tadi Lausha end live di Instagram sebab ada masalah teknikal sikit. Lausha live di 2 tempat ya, di Instagram dan juga di Facebook. Okey, Assalamualaikum semua, 大家好. Okey, hari ni Lausha saja je nak buat sharing simple tentang perbezaan belajar bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan dan juga di sekolah jenis kebangsaan Cina. Okey, boleh jemput like dan share. Atau kalau ada soalan nak tanya tentang bahasa Cina di sekolah kebangsaan ataupun di SJKC, boleh komen. Lausha akan jawab. Okay, boleh tinggalkan komen. Lausha akan bacalah komen-komen anda dan Lausha akan jawab soalan. Okey, pertama sekali Lausha perkenalkan diri dulu. Nama Lausha ialah Jati Lausha. Boleh panggil Jati Lausha, Jaty Laoshi. Jati Lausha. Okey, Lausha mengajar bahasa Mandarin. Dah berapa tahun ya mengajar? Nak dekat 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Buka kelas tuition dan mengajar bahasa Mandarin. Okay, Lausha mendapat pengajian di Beijing Language and Culture University di Beijing selama 5 tahun. Degree. Dan kemudian sambung diploma pendidikan dalam bahasa Cina juga. Bahasa Cina sekolah rendah. Selama setahun 6 bulan. Dan sekarang sedang bekerja di sebuah sekolah lah. Mengajar bahasa Mandarin juga. Ni hao Jati Lausha. Ni hao Natalia. Ni hao. Okey, hari ni Lausha saja nak sharing lah tentang bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Sebenarnya ramai yang tak tahu, di sekolah kebangsaan biasa pun ada juga subjek bahasa Mandarin. Tapi bukan semua sekolah kebangsaan ada. Hanya beberapa sekolah kebangsaan saja yang ada subjek elektif bahasa Cina. Dan biasanya subjek bahasa Cina dan bahasa Arab dia adalah waktu yang sama. So kena pilih nak belajar bahasa Cina atau bahasa Arab. Jadi biasanya kalau murid-murid yang pada waktu petang dia dah pergi sekolah kafar, dia akan ambil bahasa Cina lah di sekolah kebangsaan. So sebenarnya bukan saja di sekolah jenis kebangsaan Cina kita boleh belajar bahasa Mandarin, di sekolah kebangsaan biasa pun ada juga. Okay, sajalah sharing sebab ramai yang tak tahu. Ramai yang kata, Lausha, saya nak anak saya belajar bahasa Mandarin tapi kalau masuk SJKC terlalu susah. Takut anak saya tak boleh nak bawa. So macam mana kan? So Lausha boleh cadangkan untuk awak masukkan anak ke sekolah kebangsaan yang ada subjek elektif bahasa Mandarin. Tapi sebelum masuk tu kena tanya dulu. Kena tanya dulu kepada pihak sekolah sama ada sekolah tu ada tak subjek pilihan bahasa Mandarin untuk subjek elektif. Sebab kebanyakan sekolah memang hanya ada bahasa Arab. So kita kena tanya dulu. Boleh share, boleh share dalam grup, share dekat Facebook anda, share komen. Jangan lupa share, komen, like. Boleh share dalam grup. Boleh share juga dalam grup. Lausha saja je nak buat sharing. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Intan belajar bahasa Cina di sekolah kebangsaan. Ini salah seorang daripada murid Lausha jugalah. Dia belajar di sekolah kebangsaan biasa. Okey, apa bezanya? Apa bezanya Lausha? Sama ke bahasa Cina di SK dengan SJKC? Okey, lain. Ada lain dia. Kalau di sekolah kebangsaan, dia lebih fokus kepada komunikasi. Iaitu perbualan harian yang kita gunakan. Macam contohnya beli barang, anggota badan, tempat-tempat di sekolah, benda-benda yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Dia lebih mudah lah yang kita guna dalam percakapan kita. Tapi kalau di sekolah jenis kebangsaan Cina, di SJKC, dia lebih kepada kefahaman. Macam petikan dan ada soalan kefahaman yang kita kena jawab. Nak tengok kita faham atau tidak petikan dalam bahasa Cina tersebut. Dan ada juga belajar sajak dan ayat-ayat di dalam buku SJKC juga lebih puitis lah. Ayat dia lebih puitis, lebih mendalam. So dia macam lebih belajar linguistik macam tu. Kalau di sekolah kebangsaan dia hanya untuk komunikasi sahaja. Komunikasi harian. Jadi sebelum nak masuk ke belajar bahasa Mandarin di SK, kita tak perlukan kiranya yang zero basic pun boleh masuk. Kita akan belajar from zero daripada tahun 1. Tapi kalau anak anda nak masukkan ke SJKC, perlu ada basic. At least tadika Cina. Kalau tak tadika Cina pun ada masuk kelas Mandarin mana-mana. Kena ada. Bukan tak boleh masuk, boleh kalau nak masuk terus ke SJKC. Tapi kalau dia tak ada basic dalam Mandarin, dia akan jadi lost sebab dia tak faham. Satu, dia tak faham Lausha cakap. Dan yang kedua, dia tak boleh nak converse pun dengan kawan-kawan dia.
So dia akan jadi macam tak faham apa yang berlaku kat sekolah. Tapi bila dia ada basic, dia boleh faham Lao-Shi cakap apa, Lao-Shi ajak apa, Lao-Shi tanya apa. So dengan kawan pun dia boleh converse, dia akan rasa dia ada kawan lah. Tak faham dia boleh tanya. So memang penting sangat bagi Lao-Shi kalau anak nak masuk sekolah jenis kebangsaan Cina, kena ada basic. Just a simple basic pun boleh. Means paling bagus dah boleh baca few characters. Ni paling bagus lah kalau nak masuk ke SJKC. Okey, ni lagi satu yang biasanya ibu bapa tak tahu ataupun mungkin kurang faham. Kalau di SJKC bukan sahaja subjek bahasa Mandarin dalam Mandarin dan dalam karakter Cina, tapi subjek muzik, subjek pendidikan kesihatan, subjek PJK, jasmani, subjek matematik, sains, semua dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin. Tulisan dia pun dalam bahasa Mandarin. Means bukan ABC lah. Tulisan dia macam ni. Alamak, ada filter pula macam ni. So kalau tak pandai baca, memang takkan faham dan tak boleh baca. Bukan subjek Mandarin saja tau. Semua subjek kecuali English, bahasa Arab, pendidikan Islam. Yang itu memang dalam bahasa Melayu atau Jawi lah. Subjek selain tu semua dalam karakter Cina. So kalau tak ada basic tu, bukan saja anak-anak akan struggle dalam subjek bahasa Mandarin, tapi juga subjek-subjek lain. Dia takkan boleh catch up kalau dia dah banyak tertinggal. So memang penting sangat ada basic. Okay, Lao-Shi baca komen sekejap Hai Lao-Shi, Jasmine. Ni hao Jasmine, ni hao ma. Anak murid Lao-Shi. Lama Lao-Shi tak jumpa dia, tak kelas dengan dia. Ni hao Lao-Shi. Ya betul, sejarah pun dalam bahasa Cina juga. Sejarah pun dalam bahasa Cina. Jadi kalau bila anak kita masuk tu tanpa sebarang basic, tak boleh nak baca, memang susah lah. Dia kena double triple effort nak kejar semula. Ini buku tahun 1 SJKC. Ni buku tahun 1. Okay, kita boleh tengok buku tahun 1 pun memang dalam karakter Cina. Saya tunjuk sikit lah. Memang dalam karakter Cina. Okay, yang di Facebook sebab ada filter. So kalau tak boleh baca lagi, agak susah, agak struggle. Petikan dia semua dalam petikan dalam karakter Cina. Memang tak ada pinyin. 没有拼音的. Okay, 没有拼音的. Berbalik, yang sebaliknya dengan bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan. Dia akan mula-mula dia akan ada pinyin dulu. Tapi di SJKC tak ada. So memang kena ada basic lah. Memang kena ada basic. Okay. Alright, apa lagi tadi Lao-Shi nak cakap ada yang tanya Lao-Shi, penting sangat ke untuk anak kita belajar bahasa Mandarin dekat sekolah ni? Penting sangat ke kan? Bagus sangat ke belajar bahasa Mandarin dekat sekolah? Okay, bagi Lao-Shi sangat penting. Sebab anak-anak ni dia muda lagi kan, dia kecil lagi. So dia boleh serap banyak bahasa. Dia punya otak tu cepat. Lao-Shi ada pengalaman lah buat kelas dengan orang dewasa dan kanak-kanak. Memang kanak-kanak lagi cepat. Kita nampak je kanak-kanak tu, murid-murid tu macam main-main, tak dengar. Tapi bila kita tanya dia boleh jawab. Murid-murid, anak-anak kecil ni dia lebih mudah serap ilmu baru. So memang Lao-Shi nak kata ni memang sangat kelebihan lah kalau dia ambil bahasa Mandarin di sekolah. Tak kisah di sekolah kebangsaan ataupun di SJKC. Memang kelebihan untuk dia. Nanti dia dah besar, mudah untuk dia minta kerja, mudah untuk dia converse dengan orang. Bila kita boleh berbahasa tambahan ni kan, bahasa Mandarin ke, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepun, kita akan ada satu kelebihan yang orang lain tak ada. Jadi kat situ, kita ni macam menonjol lah. Contohnya kita nak minta kerja, kita ada kelebihan language kat situ kan. Kita macam menonjol lah kat situ. So apa-apa pun orang akan pandang dulu. Dia tak rugi pun kalau anak-anak kita nak belajar bahasa Mandarin ni. Sangat-sangat berguna. Okay, memang berguna. Macam Lao-Shi kan, dulu pun Lao-Shi tak tahu bahasa Mandarin ni, betapa pentingnya bahasa Mandarin ni. So sekarang bila Lao-Shi dah tahu, Lao-Shi nak ajaklah semua anak-anak murid ataupun ibu bapa yang mungkin ragu-ragu. Macam penting ke belajar bahasa Cina ni? Penting sangat ke? Perlu ke? Bagi Lao-Shi sangat perlu. Kalau nak bagi anak kita ada satu kelebihan yang lebih daripada orang lain, boleh belajar. Bukannya belajar bahasa Cina tak boleh belajar bahasa Arab. Lao-Shi belajar juga bahasa Arab. Sampai sekolah menengah Lao-Shi ambil bahasa Arab. Okay. Cumanya kita nampak di Malaysia kita ada banyak kaum kan. So ada salah satunya ialah kaum Cina. So kat situ nampaklah satu keperluan untuk kita belajar bahasa Mandarin. Bila Lao-Shi pergi kedai, Lao-Shi boleh
Converse dalam Mandarin dapat diskaun. Dapat kawan baru kan. Kita kawan dengan aunty kedai tu. So tak rugi pun kita belajar. Ni pendapat Lausa lah. Kalau Lausa tanya Lausa kan, penting sangat ke Lausa kan? Penting sangat ke? Perlu ke? Bagi Lausa, time anak-anak kecil ni dia boleh lagi serap. Kalau kita dah tua kan, kita dah besar nanti dia macam lambat sikit nak dapat tu. Lambat sikit nak dapat. Lagipun dah banyak komitmen semua kan. So better lebih awal dia belajar, lebih bagus. 3 tahun, 2 tahun tu dah boleh dah bagi dia tunjuk video, tunjuk flashcard. Tapi kita pun kena sebut dengan betul lah, baru dia akan lidah dia lembut dan sebut dengan betul. Beza tau orang yang belajar bahasa Mandarin daripada kecil dengan dah besar baru nak belajar. Sebenarnya lidah yang belajar daripada kecil ni lebih lembut dan lebih sedap kita dengar. Okay, Lausha baca. Kalau sekolah kebangsaan pinyin sampai tahun 3, tahun 4 tak ada pinyin dah. Betul. Kalau bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan, dia ada pinyin buku dia sehingga tahun 3. Mula tahun 4 dah tak ada pinyin dah. Sebab majoriti perkataan dalam buku tahun 4 tu dah belajar dah tahun 1, 2 dan 3. Jadi kalau kita betul-betul ikut, kita boleh bawalah. Adakah selepas primary 6 di SJKC untuk masuk ke SMK kena masuk kelas peralihan? Maksudnya macam mana? Nak ambil subjek bahasa, nak teruskan ambil Mandarin atau macam mana? Biasanya lah yang Lausha dengar kan, yang Lausha tahu, kalau kita murid SJKC kemudian kita nak masuk SMK, kebanyakan student tak dapat, student Melayu lah especially, student Islam tak dapat nak ambil bahasa Cina sebab waktu bahasa Cina dengan pendidikan Islam tu dia macam sama. So sebab tu murid Melayu tak dapat nak teruskan bahasa Cina di SMK sebab dia letak waktu yang sama. Tapi tak sure lah, mungkin sebahagian sekolah lain kot. Ni pun Lausha tak berapa jelas. Okay, mungkin ada siapa-siapa yang tahu boleh komen juga. Komen sama-sama dekat bawah. Okay, apa lagi Lausha nak share? Lausha nak share cara belajar untuk kita cepat master. Untuk anak-anak kita kan, especially anak-anak yang sekolah kat SJKC, macam mana nak bagi anak kita cepat faham, cepat boleh berbahasa Mandarin ni. Pertama, memang kena banyakkan cakap, dengar, tulis dan baca. Sebab tu sekolah SJKC ni dia akan ada banyak homework. Banyak sangat homework. Kalau boleh setiap subjek tu akan ada homework. Dan kena buat. Kita jangan macam tak payahlah buat, susah ni. Nanti tanya cikgu lah esok. Tak ada. Kita kena buat. Kita kena usaha juga cari jalan untuk bagi anak kita boleh buat. Sebab kalau kita tak buat, anak kita tak buat, anak kita akan tertinggal. Maksudnya bab tu dia tak boleh baca, dia tak buat, dia tertinggal. Sebab nanti next class Lausha akan ajar perkataan baru lagi. So bila dia tertinggal satu, dia dah tak boleh nak catch up dah yang next tu. So sangat penting homework. That's why Lausha kata nak belajar bahasa ni memang kena banyakkan mendengar, membaca, menulis, bercakap. 4 ni. Memang kena. Kalau boleh kan petikan ni kan, ada petikan kan, setiap hari baca. Dan kalau Lausha tak cadangkan ada pinyin Lausha tak cadangkan. Kalau boleh yang kita tak tahu tu kita search, bulatkan lah. Contoh anak tak tahu yang ni kan. Bulatkan. Lepas tu search dekat kamus. Tulis kat atas dia pin. Tulis. Lepas tu dia baca sekali. Lepas tu bila dia dah ingat, padam, baca lagi sekali. Lausha tak nak dia ada tulis pinyin. Kalau dia ada tulis pinyin nanti dia akan bergantung pada pinyin ABC tu dan dia tak akan ingat karakter Cina ni. So kalau boleh biasakan dia setiap hari baca. Dah masuk tajuk 2 pun kan. Bila ada free time ulang balik tajuk 1. Kalau macam ni memang dia tak akan lupa. Sebab satu bab ni pun dah ada banyak perkataan dah untuk SJKC kan. Ada banyak perkataan baru. So bila masuk bab baru, perkataan lagi. Masuk bab baru, perkataan baru lagi. Dan semua perkataan ni bila masuk tahun 2, still akan guna. So kalau anak kita dah tertinggal yang tahun 1, susah nak catch up tahun 2. Sebab dia akan guna perkataan yang sama. Cuma dia akan tambah lagi. Tambah sikit-sikit dia tambah untuk setiap bab. Sikit-sikit dia tambah. Macam tahun 2 ni kan, kita boleh tengok petikan dia dah lebih panjang. Kat sini pun Lausha tunjuk kat Instagram. Okay, dia dah lebih panjang. So kalau anak kita dah tertinggal tahun 1, memang sangat susah nak catch up semula. Lebih senang belajar as a kid versus as an adult. Saya sendiri stroke counting masih struggling. Ya, betul. Sangat. Macam ni nak cakap, mungkin budak-budak ni kan, dia macam ibarat kain putih lah, dia bersih lagi. So otak dia pun senang nak serap masuk. That's why Lausha kata, belajar dari kecil lagi bagus lah.
Dari kecil lagi bagus. Tapi tak salah nak belajar dari besar. Cuma berbeza sebenarnya. Berbeza dapatan dia. Okey. Okey, satu tadi kan cara untuk cepat belajar, cepat master memang kena buat homework. Setiap hari cakap, tulis, dengar, baca. 4 ni. Kita belajar bahasa apa-apa pun memang 4 ni kita kena masterkan. Kita kena selalu buat. Okey. Macam karangan tu kan ataupun ayat, setiap hari suruh anak tulis beberapa ayat. Lepas tu boleh minta siapa-siapa check. Lausha ke, Lausha sekolah dia check. Betul ke anak saya tulis? Betul ke karakter Cina dia? Nak bagi dia ingat. Kadang-kadang anak-anak ni dia boleh baca. Tapi bila kita suruh tulis dia tak ingat karakter tu. That's why Lausha akan setiap hari minta murid-murid tulis. Tulis apa-apa pun tak apa. Yang penting ada benda yang diingat. Okay, ini tips Lausha lah. Kena buat homework. Homework jangan tinggal. Sebab homework tu sebenarnya apa yang penting. Apa yang penting. Kedua, banyakkan mendengar, membaca, menulis, bercakap. Okay. Alright. Ada soalan tak? Sekejap Lausha tengok di Instagram. Salam Lausha. Wassalam. Okay, ada ramai juga kawan-kawan Lausha join. Okay, kita tengok seterusnya Lausha nak share. Kita sebagai ibu bapa, macam mana kita nak tolong anak kita? Okay, especially ibu bapa yang tak ada basic lah. Zero basic dalam Mandarin kan. Macam mana kita nak tolong? Macam mana kita nak tolong? Okay, boleh tekan button share. Button share, like. Boleh share dalam group. Boleh share dalam group. So, Lausha nak share dengan semua orang. Lausha nak share. Boleh share dalam group. Live Lausha. Tolong share dalam group. Dah, dalam group SJKC semua. Lausha bukan apa. Lausha nak share dengan ibu bapa, dengan parents. Like tips lah kan. Sebab Lausha dah berpengalaman juga mengajar untuk SJKC dan SK. So Lausha nak share. Sebab Lausha nampak baru buka sekolah kan. Ramai anak-anak yang baru masuk tahun 1. Ada yang mak ayah dia zero basic. Tak tahu macam mana nak ajar. Macam mana nak tolong anak kita. Okay. Hai Lausha cantik. Ni hao. Okay, cara dia. Paling Lausha suggest ibu ayah belajar sama-sama dengan anak. Kita nak anak kita masuk SJKC kan, kita pun kena belajar. Kita pun kena tahu apa yang dia belajar. Macam kita nak jadi cikgu, kita nak ajar matematik, kita kena tahu dulu. So, cadangan Lausha, ibu ayah pun kena sama-sama belajar. Means, bukanlah ibu ayah pun kena pandai macam anak-anak. Tak. Ibu ayah pun kena ambil tahu. Macam mana nak bagi anak faham, apa yang anak belajar. Okay, itu pertama. Contohlah subjek bahasa Mandarin kan. Okay, nak bagi anak pandai tulis. Anak kena tahu stroke. Nama-nama stroke. Pi hua tu. Heng, shu, pie, na. Mak ayah pun kena tahu. So kita boleh bantu anak-anak. Time mana anak tulis, kita pun boleh. Kalau dia silap, kita boleh betulkan. Kalau dia lupa, kita boleh ingatkan. So pertama, mak ayah pun kena sama-sama belajar dan ambil tahu juga. Macam kalau anak-anak ada tuition kan. Ada kelas tuition online atau kalau online, mak ayah boleh duduklah kat tepi dengar sekali. Dengar sekali. So mana anak-anak kita tak faham ataupun terlepas, kita boleh ingatkan dia. Okay. Cuma kalau yang anak pergi daycare tu, mungkin tak bolehlah nak duduk sebelah anak kan. Kita boleh tengoklah progres anak. Homework yang dia buat. Kita boleh tengok dia faham tak. Dia boleh buat ke tak. Kita kena ambil tahulah. Bukannya lepas tangan 100% kepada cikgu tuition. Kita kena ambil tahu juga. Okay. Kemudian, Lausha suggestkan juga, especially anak-anak Melayu ataupun Indian yang ke SJKC kan ataupun SK, yang lemah lah, yang lemah. Masukkan ke kelas tambahan. Masukkan ke kelas tambahan. Tak kisah kelas mana-mana, semua bagus, semua okey. Sebab apa? Sebab dia akan repeat banyak kali bahasa Mandarin tu. So dia akan guna, dia akan ingat. Masuklah kelas tuition. Tak kisah mana-mana. Kita tengoklah yang mana anak kita minat dengan Lausha je, anak kita suka dan anak kita nampak progress tu bagus, makin meningkat. Tu lagi baguslah. Menaikkan confidence dia kan. Boleh teruskan. Kemudian kalau ibu ayah sama-sama belajar kan, sama-sama belajar Mandarin, ibu ayah pun belajar, kita boleh gunalah bahasa Cina tu dekat rumah. Kita boleh guna, tanya anak-anak kita biar dia ada satu suasana bahasa Mandarin tu. Sebab sebenarnya masa di sekolah sangat terhad. Sangat terhad. So tak cukup untuk dia menggunakan bahasa Mandarin dia tu. Kat rumah kan kita cakap Melayu, cakap English, cakap Tamil. So kalau kita pun belajar, kita boleh cakap dengan anak kita. Just simple question pun boleh. Tanya dia, contohlah dia dah belajar hari kan, tanya dia, Jimtian Xingqi Ji. So dia jawab lah, Jimtian Xingqi Si. Dia pun tahu nak jawab. Ni hao ma, ni hao.
Ni yang shang si cuo ma, yang mudah-mudah je. Kita pun kena ambil tahu yang selalu kena guna kat sekolah. So nanti dia nak kat sekolah pun dia selalu dengar cikgu dia cakap, dia dah dapat catch up dah. Dapat catch up dan dia pun tahu nak balas. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia faham. Dia faham lah dia cakap apa. Tapi dia tak tahu nak balas. Dia tak tahu apa nak cakap. Apa yang kita perlu guna nak balas ayat lausha tu. Tu yang kita nak latih dia. So kalau mak ayah sama-sama berlatih dengan dia kat rumah, dia lama-lama jadi biasa lah. Dia biasa guna. Dia dah tahu dah nak cakap apa. Yo, meyo. Bushi. Benda-benda biasa je. So mak ayah pun boleh sama-sama tahu juga. So nanti kalau taklimat sekolah ke apa yang SJKC tu kan, tahulah juga cikgu dia cakap apa kan. Yang simple-simple. Okay. Alright, and then satu lagi lah Lausha suggestkan, boleh belikan bahan-bahan bacaan, mainan-mainan yang sesuai lah bahasa Mandarin punya. Macam buku cerita, apa lagi flashcard kan, flashcard yang karakter Cina tu, Hanzi tu. Setiap hari kita suruh dia baca, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa. Bagi dia ingat setiap hari. Sangat membantu dia. Sebab kalau dia seorang-seorang, mungkin dia pun tak boleh, dia pun rasa susah. So kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga kena support dia. Kena support dia. Especially kalau macam anak yang memang minat kan. Sayanglah kalau dia memang dah minat. So kita kena bagi semangat, bagi motivasi. Memang kadang-kadang sometimes dia akan rasa susahnya, tak tahu baca, macam mana nak jawab, tak tahu tulis. Tak tahu tulis. So kena bantu dia. Bantu dia buat homework sama-sama. Cari jawapan dekat YouTube, cari dekat kamus. Boleh. Semua mesti boleh. Kalau tak faham boleh tanya Lausha sekolah dia. Tanya Lausha pun boleh. Tak ada masalah. Dalam grup-grup sokongan pun ada kan. So boleh juga untuk bantu anak. Okay, itu je kot yang Lausha nak share. Yang Lausha nak share tadi kan. Pada yang dah terlepas, tak apa. Boleh nanti Lausha post dekat Facebook Lai Mandarin dan juga Instagram Lai Mandarin. Boleh tengok semulalah daripada awal. Tadi Lausha share kelebihan belajar bahasa Cina di sekolah. Perbezaan bahasa Cina di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Cara belajar Mandarin untuk cepat master. Dan juga cara kita sebagai ibu bapa, penjaga nak tolong anak belajar bahasa Mandarin. Okay. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan sekolah anak, apa yang nak belajar, homework, boleh tanya. Lausha bukalah untuk soalan kalau ada. Okay, kalau ada. Terima kasih pada yang share, pada yang like. Lausha bukan apa, Lausha saja je nak share, nak sampaikan ilmu apa yang Lausha ada untuk semua. Biar semua enjoy belajar Mandarin, suka belajar Mandarin. Especially anak-anak kan, anak-anak. Okay, sementara nak tunggu ada yang tanya soalan, banyak yang tertinggal. Tak apa, nanti boleh tengok semula Lausha punya live. Di Instagram ada, di Facebook pun ada. Lausha akan save, jangan risau. Boleh replay semula. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay, kalau tak ada soalan, tadi dah ada yang tanya, Lausha dah jawab. Lausha nak share, Lausha ada buat kelas Mandarin untuk kanak-kanak. Daripada zero basic, kosong, memang tak ada asas. Zero basic hingga ke SJKC. Adalah, kita ada beberapa level kelas. Sebab belajar ni kena berterusan. Dia bukannya masuk kelas sebulan, anak saya dah boleh cakap. Tak ada. Dia kena berterusan, bertahun-tahun. Baru kita akan fluent, kita akan boleh converse dalam bahasa Mandarin. Okay, so siapa yang berminat untuk kelas Lausha, boleh PM WhatsApp Lausha 017-230-3372. Lausha tuliskan di sinilah. Sekejap ya. Boleh contact lah nombor ni untuk details kelas. Okay, 017-230-3372. Untuk dewasa ada juga Lausha buat, tapi untuk masa sekarang ni tak banyak kelas dewasa. Semua dah penuh. Jadi kita akan buka untuk kanak-kanak saja. Okay, yang dewasa tu kalau buka nanti Lausha akan share lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, sampai sini je dulu Lausha share. Kalau ada, boleh komen dekat live ni. Next live Lausha jawab. InsyaAllah Lausha akan buat next live untuk share apa-apalah kamus yang kita boleh guna, platform yang kita boleh guna untuk belajar bahasa Mandarin, macam mana nak
cari perkataan karakter Cina tu, maksud dia macam mana nak cari, macam mana nak buat ayat. Kita akan, Lausha akan share. 谢谢老师，不客气，不客气。大家可以分享啊，可以分享在你们的 page， 在你们的 Facebook。OK， 我们一起学习，一起学习。OK， 如果没有问题的话，那我就到这里吧。Okay, terima kasih semua sebab join dan support live Lausha. Nanti next live boleh join lagi. Mungkin Lausha akan buat giveaway, free module, free nota untuk siapa yang join. 谢谢大家, terima kasih semua. Terima kasih, 谢谢. Assalamualaikum.